Ketika mana anda sampai di fasa untuk tadabbur Al-Quran, ini adalah fasa yang sangat penting di dalam perjalanan kita memahami ataupun memperbaiki bacaan Al-Quran. Di sana ada beberapa objektif. Ustaz gariskan 5 objektif yang sangat penting. Yang pertama, bila kita nak tadabbur, of course kita kena baca Al-Quran dengan betul. Baca tajuk dengan betul, makhraj betul, panjang pendek betul, semuanya kena betul lah bahagian bacaan. Kalau makhraj kita salah, dia akan memberi perubahan dan kesan kepada makna Al-Quran itu sendiri. Jadi sangat penting. Yang kedua adalah, bila kita baca Al-Quran, kita nak faham Al-Quran ni cerita apa sebenarnya. Surah yang kita baca dalam solat, yang kita baca dalam solat tarawih, dan apa sahaja bacaan Al-Quran yang kita baca pada setiap hari. Tak maulah kita baca tapi tak faham apa-apa. Jadi Al-Quran ni untuk kita baca, kita faham, kita menjiwai, kita menghayati, dan kita ambil intipati daripada Al-Quran tu. Macam mana kalau kita nak ambil intipati kalau kita tak faham? Sebab tu bila kelas tadabbur anda join ni untuk faham Al-Quran, bermaksud tindakan anda tu dah betul. Sebab kita tak naklah baca apa-apa daripada Quran tapi tak faham pun. Seterusnya adalah, bila kita baca Al-Quran, kita dah faham. Yang paling susah dan paling challenge pada ustaz adalah untuk kita nak amalkan. Setelah kita baca dengan betul, kita telah faham, telah menghayati dengan pemahaman yang baik, penghayatan yang baik, maka kita nak beramal juga daripada apa yang telah kita faham. Inilah benda yang paling susah dalam Al-Quran. Dan benda ini, proses dia nak faham dan juga nak beramal ni, dia bukan sekali. Kalau baca Quran ni betul, mungkin dah pandai sekali, dah pandai dah hafal Quran, dah ingat ayat itu mungkin dah ingat. Tetapi untuk fasa faham dan fasa beramal dengan apa yang kita faham, fasa ini tidak ada penghujungnya. Kata guru Ustaz Syekh Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi, bila kita rasa Quran tu dah tadabbur, dah sampai hujung kefahaman kita, di setiap penghujung itu pada zaman baru akan jumpa lagi kefahaman dan tafsiran yang baru, yang sangat logik dan praktikal pada zaman tersebut. Ini adalah salah satu keajaiban Al-Quran. Jadi untuk beramal ni, untuk fasa kita belajar uruskan konflik dalam rumah tangga, uruskan konflik dalam komunikasi sesama pasukan, macam mana kita nak belajar, nak handle stres, semuanya ada dalam Al-Quran. Apa sahaja yang kita lalui dalam kehidupan, Al-Quran ada penyelesaian. Nah, yang keempat adalah fasa untuk kita ambil ibrah dan pengajaran. Kerana dalam Al-Quran ada banyak gila kisah-kisah orang terdahulu, sama ada kisah yang baik ataupun yang sebaliknya. Tujuannya apa? Untuk kita ambil ibrah dan juga pengajaran. Jadi, apapun kisah yang dipaparkan dalam Al-Quran, semuanya telah ditunjukkan jalan keluar oleh para anbiya dahulu, orang-orang soleh yang diceritakan dalam Al-Quran. Jadi, semua benda ini kita akan belajar dalam kelas tadabbur. Kisah remaja yang bijaksana seperti kakak Nabi Musa, macam mana nak mencari pasukan yang terbaik, menguruskan pasukan, menguruskan konflik, mencari pasangan, semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Jadi untuk kita faham Al-Quran, kita ada objektif yang kita nak capai dan kita nak bagi kepada pelajar, iaitu macam mana tata cara untuk kita tafsir Al-Quran, untuk kita tadabbur Al-Quran. Kerana kalau kita salah memahami siyaqul ayah ataupun tujuan ayat itu diturunkan ataupun diterangkan, maka kita akan mentafsirkan juga salah. Untuk itu SOP tadabbur ini sangat penting yang kita akan kongsilah kepada pelajar dalam kelas. Apakah topik-topik yang ada di dalam tadabbur Al-Quran? Antaranya adalah sinopsis 30 juzuk. So sinopsis 30 juzuk ini, anda akan faham setiap juzuk yang anda baca itu apakah big picture dia. Daripada atas anda akan dapat spotlight dengan apa yang nak disampaikan dalam setiap juzuk. Dan ada juga sinopsis 114 surah. So anda tahulah surah yang anda baca itu sebenarnya tentang apa, untuk apa, dan cerita apa ada dalam dia. Sangat best lah. Dan ini yang paling best lah pada ustaz. Dan dalam tadabbur ni dia akan ada juga kisah-kisah daripada orang terdahulu, kisah tentang Nabi Musa, konflik dengan Nabi Harun, kisah tentang wanita di Madian, tentang Luqman, kisah tentang Nabi Yusuf. Banyak sangat cerita yang ada dalam Al-Quran yang sangat related tentang diri kita. Dan kisah-kisah ini sebenarnya adalah solusi kepada sebarang cabaran apa yang kita lalui setiap hari. Al-Quran ada jawapan, cuma kita kena baca, kita kena faham. Kemudian kita ada video revision yang kita bagi dalam kita punya aplikasi, so tuan-tuan boleh tengoklah. Dan kuis dan latihan pun kita bagi juga. Tempoh untuk belajar tadabbur Al-Quran, tempoh dia tak ada. Selama mana Al-Quran ni tak ada penghujung, anda akan belajar sampai akhir hayat. Kami pun daripada kalangan orang yang kita kata agamawan ni, terpaksa baca kitab senantiasa, bukan sentiasa, senantiasa tanpa henti untuk faham Al-Quran, untuk kita tahu apa teknik, apa yang ada topik perbincangan. Dan setiap topik-topik tu anda tengoklah, mungkin topik-topik yang kita kupas tu 1 bulan, ada yang 3 bulan, mungkin setahun, dia bergantunglah kelas apa yang anda join untuk kelas tadabbur Al-Quran. Dan paling penting, apapun kelas yang anda join, anda kena sertai grup support untuk komuniti tadabbur Al-Quran. Grup support ni penting. Kalau anda ada sebarang pertanyaan, sebarang persoalan, aktiviti tadabbur, anda boleh tengok up to date dalam grup tadabbur ni. Dan yang terakhir adalah, kalau anda dah jadi pelajar mengaji online, of course anda kena join grup support komuniti pelajar-pelajar mengaji online.com. So apa-apa isu nanti, pertanyaan tentang sistem apa semua, kita akan ambil lah dekat dalam grup support tersebut. Jadi insya-Allah semoga kelas tadabbur ini menjadi satu langkah permulaan kita
nak faham Al-Quran dengan lebih baik dan kita nak amalkan. Jadi semoga berjaya. Kita jumpa dalam kelas nanti.